Alright, so untuk soalan pertama, okay, so soalan pertama dia tunjuk pasal pyramid of biomass. So dia tanya kenapa phytoplankton punya biomass takkan boleh lebih daripada zooplankton punya biomass. Sebab phytoplankton tu adalah organism yang kecil. Dan dia short lived lah. Okay, kenapa short lived? Sebab senang untuk dimakan oleh zooplankton. Okay, so rapidly consumed by zooplankton. Oh ya, untuk Mossy Set C semalam, nanti saya bagilah rakaman dia dah ada dah sebenarnya. Cuma saya lupa nak forward kat you all. Okay, so don't worry, so nanti so graf ataupun piramid ni, dia melambangkan walaupun ada 1000 phytoplankton, berat 1000 phytoplankton tu mesti lagi kurang daripada berat contohnya 50 je zooplankton. Zooplankton 50 je. Sikit je pun tapi berat dia lagi banyak, lagi besar daripada phytoplankton yang ada 1000 tu. Okay, so tu biomass lah. Okay. Alright, so just nak ingatkan awak, kita ada 3 jenis piramid kan. Pyramid of number, biomass dan juga energy, betul kan? Okay, so 2 ini boleh jadi ada yang inverted. Inverted tu maksudnya terbalik. Okay, sepatutnya piramidnya macam ini, tapi ada juga yang terbalik. Contoh secara general, yang number ni, yang terbalik ni adalah yang bawah sekali tu adalah satu batang pokok. One tree. Dekat satu pokok tu ada banyak caterpillar. Ada 100 caterpillar contoh. Nampak tak dia punya gambar tu? Dia punya piramid tu kecil bawah, atas besar. Okay, so tu contoh untuk number lah yang terbalik. Yang biomass tu dalam soalan ni dah tunjuk dah contohnya. Yeah. Yang energy sahaja yang betul-betul straight punya piramid. Okay, Okay, lepas tu next question dia tunjuk pasal grazing food chain. So ingat balik lagi satu food chain ni adalah detritus kan. Detritus tu adalah food chain yang dimulakan dengan benda yang dah mati. So kalau grass ni bukan grass lah. Contohnya dead bark. Kayu yang dah mati tu kan. Yang itu contoh. Dead bark. Tree bark. Macam tu. So dimakan oleh detritus, lepas tu diteruskanlah. So kalau grazing dimulakan dengan grass. Okay, so apa dia tanya? Dia tanya 9,800 ini tenaga cahaya yang ditangkap oleh grass itu. Okay, yang ditangkap lah. Okay, 2% sahaja daripada 9,800 ni di-convert jadi biomass production. So kiranya ayat yang ini, saya tunjuk yang ini, menunjukkan proses fotosintesis berlaku. Tahu, okay? Yang 9% ni of the biomass production is transferred to grasshopper. Yang ini pula adalah yang transfer, pass to the next trophic level. Tahu, okay? So kiranya pokok tu tangkap tenaga cahaya. Dia buat proses fotosintesis. So hanya 2% sahaja yang ditangkap untuk proses fotosintesis tu. So yang lain tu banyak kehilangan lah. Maksudnya dalam proses respiration, evaporation. Okay. Dan antara 2% tu, okay, 9% daripada 2% tadi tu akan ditransferkan ke grasshopper. Tahu, okay. So macam mana nak kira what is the total energy transferred to grasshopper? So 2/100, okay, darab dengan yang cahaya yang didapat, iaitu 9,800. Okay. Kalaulah soalan dia ayat awal ni dia bagi tahu macam ni. 10,000 kJ ni lah dia punya tu kan.
Okay, 10,000 yang dipancarkan oleh sun ke pokok. Ke pokok. Jangan awak 2%, 2% ni awak darabkan dengan 10,000 ini. Sebab 10,000 ni yang dibekalkan oleh cahaya oleh matahari, tapi ada yang kehilangan, reflected tu semua. Okay. So awak darabkan dengan yang berjaya pokok tu dapat. Yang 10,000 ni tak semestinya dia dapat 10,000. Tahu, okay. So awak kena darabkan dengan yang berjaya pokok tu tangkap. Right, so yang inilah. So dapatlah 196. Lepas tu itu hanyalah belum sampai grasshopper lagi. So grasshopper tu pula 9% daripada 196. So dapatlah ini sahaja tinggal dekat grasshopper tu. Okay. So itu dia punya cara pengiraan tau. Kalau ada di antara awak yang tak faham, bagi tahu alright. So untuk next question ni dia bagi graph organism A dengan organism B. Right. Give reason to your answer related to the population of the organism A and B. Yang mana prey ni? Yang mana yang pemangsa dia? Mangsa dia. So awak tengok dalam graf ni. Nak tentukan mangsanya, makanannya mestilah lagi banyak daripada orang yang makan. Okay. Contohlah, awak seorang makan ayam KFC. Takkanlah cukup seketul kan. So mestilah ada banyak juga dalam 2, at least 3 ke apa kan. Sebab ayam KFC pun dah makin kecil kan. So kita makanan tu kena lagi banyak. Jadinya dalam graf ni makanannya adalah yang organism A ni lah. Ini makanan mangsanya. Yang pemangsanya adalah yang ini. Jumlah dia kena lagi sikit daripada mangsa. Okay, so organism A adalah dia punya makanan. So apa tu? Give reason. So the population size of organism B increase because there are lots of organism A available. Okay. Ataupun population A higher than population B. Awak ambil, saya rasa better awak ambil ni je kot. Kalau awak nak salin kan. Semalam tak sempat salin ke apa, ini je. Population A is higher than population B. So yang ni saya rasa pendek dan boleh faham lah kot. Mestilah makanan ni lagi banyak daripada orang yang nak makan. Okay. Alright. So predict what happened if a new predator migrated to the same habitat as organism A and B. So kalau ada pemangsa yang baru masuk. Okay, so apa agak-agak yang akan berlaku? So population A akan decrease. Okay. Sebab kalau tak ada population yang baru tu, macam ni je lah graf dia. Okay, tapi bila ada organism C pula, nanti yang mangsa ni akan lagi menurun dengan cepat. Okay, sebab dah ramai pula orang. Contohlah, awak makan KFC, 2 ketul. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lagi kawan datang nak join. So anda kena kongsi pula 2 ketul ayam tu. So makanan makin cepat berkurang lah. Okay. So sebab ada competition. Awak dengan kawan awak tu berebut nak makan ayam tu. Okay. So will exist between organism B dan new predator. So if the new predator may be better adapted than the organism B, the new predator will then outcompete the organism B. So organism B pula yang akan decrease juga. Okay, so dia kata satu markah aja kan, dia tak suruh explain pun. So maybe you can just take this answer sajalah. Population A decrease. Kalau dia minta kita explain, baru yang bawah ni lah. So awak nak explain nanti kan, awak kena try to think logic jugalah. Awak bayangkan, okay, awak ada makan KFC. So makanan awak tu nanti, KFC 2 ketul tu nanti akan cepat decrease. So kenapa cepat decrease? Sebab ada competition berlaku antara awak dengan kawan awak. Jadi kalau kawan awak yang datang tu, dia lagi cepat makan, dia gigit terus telan, Jadi dia lah yang akan dapat makan KFC tu dengan cepat, habiskan. Jadi awak lah yang akan kelaparan. So organism B akan decrease.
Okay. So, cuba bayangkanlah kalau macam nak jawab soalan ni kan. Try to macam buat penceritaan awak sendiri. Tapi taklah, dalam jawapan janganlah buat KFC pula kan. So if the new predator may not be as well adapted, so it may not be an effective competitor for organism B. Tapi kalau kawan awak yang datang tu makan pun sama je, lambat je kan. Makan ngunyah 40 kali baru dia telan. Memang tu bagus lah sebenarnya kan. Tapi nak cepat kan. So tak adalah sangat kita nak risau dia datang. So kita boleh makan habis-habis cepat-cepat. Macam itulah. Okay, so nombor 2. Directional. So apa dia tanya? Type of natural selection. Directional sebab ingatkan yang masa sebelum ada revolusi industri iaitu tak ada pollution apa-apa, yang ini warna putih banyak. Bila ada pollution dekat pokok-pokok, dekat permukaan semua yang warna hitam, asap banyak. So yang ini pula yang banyak. So dia akan terarah kepada satu phenotype. So dia adalah directional. Okay. So why did the melanic phenotype become dominant form during the industrial revolution? Inilah sebab melanic moth have closer colour to the bark in the polluted environment. Jadinya bila kawasan tu semua polluted dengan air pollution, semua dah gelap, okay, so yang melanic tu, yang warna hitam tu akan boleh camouflage. Okay. So they are not eaten, so bila dia camouflage, dia tak boleh dimakan oleh predator lah. So bila dia tak boleh nak dimakan oleh predator, dia boleh reproduce successfully and increase its number. Okay, so macam itulah. Lagipun satu markah je. So saya rasa maybe the one answer tu you can just take yang ini sajalah. Kalau dia suruh explain, ambil semua ni. Okay. Kalau kamu ingat semua ni lagi bagus. Semua point ada dalam satu markah tu. Kan bagus. Okay. So next. Pasal selection, speciation kan. Okay, so topik 3. So kalau kamu nampak yang ini untuk speciation A ni, ada barrier ni Tiba-tiba tengah-tengah ni ada barrier. So ini mestilah allopatric. Yang ini sympatric. Dalam satu kawasan yang sama, masih satu kawasan yang sama. Jadi differences between species A and species B. So untuk yang ini jawapan dia bagi apa? Speciation occurs when geographical barrier separate parts of the population. Ada geographical barrier. Yang speciation B tak ada geographical barrier. Okay, so tu simple. Lagi satu, dia nak satu je kan. So tak apalah, yang tu pun dah okey dah awak bagi. Ataupun kalau jawapan yang lagi satu ni dia buat apa? Susah lah kot kan, macam kita nak ingat panjang sangat ni Radical change in genome of a subpopulation will reproductively isolate it from the parent population. Tak yalah. Kalau ingat boleh ingat, tapi saya rasa untuk satu markah dia tanya beza antara dua tu, yang inilah. Kalau ada di antara awak yang jawab speciation A occurs in two different area. Two different area. Yang speciation B occurs in one area. Okay. Mungkin tanya, boleh tak macam tu? Tak boleh. Kenapa yang speciation A boleh terjadinya dua different area tu? Sebab ada geographical barrier. Sebab tu perkataan geographical barrier ni penting. Tahu kalau buat dua different area, one area, tu tak boleh. Kena ada sebut pasal geographical barrier. Tahu, okay. So state one factor that enables subpopulation in species A to undergo the speciation process. So no interbreeding. Bila dia orang tak kenal, tak bolehlah nak interbreed. Okay, so dah jadi dua ikan yang berbeza. Bukanlah dua ikan yang berbeza sangat, tapi dah jauh kan dia punya dah berlakunya speciation. Dah ada berlakunya formation of new species lah. Macam tu, okay. So bila dia berjumpa, dia tak akan interbreed lah walaupun asalnya daripada yang sama. So no interbreeding So give one advantage of natural selection. So ini advantage dia. Okay, advantage can be passed to the next generation.
survival of the fittest. Okay. Resistance to disease. So dia pilih secara rawak. Okay. Alright. Ni dah, saya rasa tak ada apa-apa. Okay, so soalan nombor 3 pasal biokatalysis, dia tunjuk graf enzim tu kan. So A adalah activation energy without enzyme. Okay, graf dia tinggi. Okay, activation energy dia tinggi. Yang B pula activation energy with enzyme. Okay, rendah je. So explain how the active site of an enzyme can reduce activation energy. Okay. When substrate bind to the enzyme at active site, it brings substrate together in correct orientation. Okay. So substrate collide with enzyme at its active site. Tu samalah point dia tu. Okay, so dia nak berlanggar dulu supaya dia boleh masuk dalam susunan ataupun orientasi yang betul dalam active site enzyme tu. Okay, substrate tu dia kena langgar dululah. Lepas tu, facilitate breaking and formation of bond in substrate to form product. Bila dia dah cantum dekat active site tu, so akan ada proses di mana enzim tu akan membantu dalam pemutusan ke nak buat bond baru ke dekat substrate tu. Okay, so enzim akan tolong lah apa substrate tu nak buat. Nak pecah jadi 2 ke, nak cantum 2 jadi 1. So dia akan tolong ni lah. Facilitate breaking or formation of bond. Okay. So faham tu tak ada apa-apa kot. Rasa okay. Okay. So next, pasal inhibitor. Okay. Label inhibitor P. So P non-competitive inhibitor. Q adalah competitive inhibitor. Kenapa? Sebab ingat, non-competitive inhibitor dia bind pada allosteric site. Jadinya dia kalau kita tambah banyak mana substrate pun, nampak tak ni kita tambahlah contoh 100 substrate, 1000 substrate, graf dia akan sepanjang-panjang itu jadi level ini je. Tak boleh nak naik balik, tak boleh. Okay Kalau competitive inhibitor, kita tambah substrate, makin bertambah substrate kan ni ke arah situ, makin bertambah substrate concentration, makin normal balik dia punya reaction. Sampai suatu tahap dia sama dengan yang no inhibitor. Okay, one reason kenapa, sebab yang Q tu dia kena berebut dengan inhibitor. So Q tu dia panggil lah substrate banyak-banyak. So bila ramai-ramai substrate, inhibitor seorang-dua je, so kita boleh tolak inhibitor tu ke tepi. Okay. Yang P pula ni, kita panggil lah banyak mana substrate pun, inhibitornya tak kisah pun, tak payah nak berebut. Dia bind pada belakang, allosteric site. Tahu Okay. Next, malonate is a inhibitor of the enzyme succinate dehydrogenase. How would you determine whether malonate is a competitive inhibitor ataupun tidak? So in the presence of malonate, increase the concentration of substrate. Okay, observe whether the rate of reaction increase or not. If it increase, malonate is competitive inhibitor. Okay, so kiranya macam mana kita nak tentukan inhibitor tu adalah kompetitif ke non-kompetitif, kita tambahkan bilangan substrate. Nampak tak ni? Makin ke kanan, makin bertambah substrate-nya. Jadi bila graf tu untuk yang non-kompetitif, betul lah, non-kompetitif, untuk yang kompetitif, dia akan bila kita tambah banyak substrate, dia akan sama dengan yang no inhibitor. Yang ini. Okay. Kalau yang untuk non-kompetitif, kita tambah berapa banyak pun substrate, graf dia tak akan berubah. Unless kalau graf untuk ataupun inhibitor yang non-kompetitif tu, kita keluarkan, graf tu akan naik.
Macam tu. Reaction rate dia akan meningkat. Okay. Ni boleh dah salin kalau sempat. Kalau tak sempat nanti tengoklah. Okay, videonya. Okay. Sekejap. Okay. So, soalan seterusnya pasal cellular respiration. Awak memang hafal lah, kena hafal glycolysis tu kan. Banyak kali saya cakap juga. So, dalam proses yang atas tu, NADH dan ATP dihasilkan masa waktu bila? Step 1 untuk NADH dan ATP adalah dekat step 2 dan step 5. Daripada gambar ni pun awak boleh nampak. Okay. Yang ATP lah, NADH tu memang kena hafal tu je lah. Okay. Yang ATP tu awak boleh confirmkan. Di mana dia tanya ATP yang terhasilkan. Yang ini ada 1, 3. Maksudnya dia ada 2 fosfat di sini. So, bila undergo step 2, dia jadi 3 sahaja fosfatnya. 1 fosfat. Okay. Jadinya, adalah kehilangan fosfat antara step ni. Step 2 ni. So, iaitu di mana ADP datang. Dia datang, dia ambil fosfat yang daripada 2 fosfat ni. Jadi ATP. So, inilah ATP yang terhasil. Lagi satu dekat mana? 3, 2. Ada ke? 3 fosfoglycerate jadi 2 fosfoglycerate. Tak salah. Sebab yang ini dia hanya ubah posisi fosfat tu. Contoh 3 fosfoglycerate jadi 2 fosfoglycerate. Fosfatnya masih ada. Okay. Cuma antara ini 2 fosfoglycerate ni jadi fosfoenopyruvate. So ini. Macam tu. Nampak tak? Tak ada fosfat dah. Jadi maksudnya adalah ADP datang dan jadi ATP. Okay. Phosphoenopyruvate. Tengok balik jap. Dia kata step 5. Oh tak ada kan ni. Fosfo. Dah ada nama pun fosfo. Ada lagi fosfat lah maksudnya. Sabar je lah. Macam pelik tu. Okay. Masih sama lagi fosfat. Okay. Step 5 lah kiranya. So kiranya kat sini ada ADP datang. Jadi ATP. Tahu okay. So nanti macam saya buat lah. Saya dalam exam nanti. Kalau awak tengok balik kan. Macam tadilah saya dah silap kan. Sepatutnya saya cakap step 4 ni ada ATP terhasil. Tak ada. Awak tengok gambar ni yang. Maksudnya kalau gambar tak ada. Nama molekul tu. Yang ini tu phosphoglycerate. Ada fosfo maksudnya ada fosfat. Yang ini pula phosphoenolpyruvate. Ada fosfo maksudnya adalah fosfat. Fosfat tu tak dibuang lagi. Yang untuk yang pyruvate ni tak ada fosfo kan. Jadinya maksudnya fosfat tu dah dibuang lah ke ADP untuk jadi ATP. So jangan gelabah masa dalam exam nanti. If you check balik nanti kalau kamu dah habis semua, you try to check back. Macam tak betul je tadi kan. Tadi saya buat kat sini kan. Something wrong je ni. So tengok nama dia. Okay. So hati-hati okay. If you have time, try to check back. Kalau awak tak tahu satu soalan tu kan, jangan stay lama kat situ. Try to buat benda lain dulu. Nanti baru awak spend time lama untuk fikir kat kawasan situ lah. Harapnya tak adalah semua awak tak tahu kan. Takkan lah kan. So next. So predict what will happen to NADH in the absence of oxygen. So NADH akan takkan ditransfer ke ETC. Okay, NADH oxidize to release hydrogen ion to reduce pyruvate to lactate. So ini dah masuk absence of oxygen ni maksudnya fermentation. Okay, so fermentation. Alright, dah tak ada. So explain the Krebs cycle that produce high energy molecule which using one molecule of pyruvate. So kiranya kisah soalan ni
Dia nak daripada pyruvate tu masuk ke link reaction, masuk ke link reaction, lepas tu baru masuk Krebs cycle. So ada sebab dia 9 markah yang, sebab tu dia kena campur sekali dengan link reaction ni, Krebs cycle ni. Tahu, okay? So dia adalah poin-poin dia tu. Iaitu poin pertama, yang inilah. So GTP is produced during conversion of succinate CoA into succinate. Okay, succinate. High energy molecules. Oh, high energy molecules iaitu daripada tapi soalan ni kan, dia nak dekat Krebs cycle sahaja, in Krebs cycle sahaja. So jangan cerita dekat link reaction. Itulah dia silap lagi. So kena baca soalan betul-betul. So dia nak Krebs cycle sahaja. Okay. So daripada succinate CoA lah. Produk daripada link reaction tu kan, succinate CoA tu. Kamu masukkan dalam Krebs cycle. Okay. Dan nak ambil bahagian mana, takkan nak terangkan semua Krebs cycle tu. So kamu ambil yang mana kawasan yang menghasilkan NADH dan juga FADH2. Tu je. Okay, so first point ni dia kata GTP is produced during conversion of succinate CoA into succinate. Okay, yang ini kalau awak ingat dalam Krebs cycle tu yang bahagian bawah tu yang dia ada GDP jadi GTP. Dia ada macam arrow keluar daripada satu bulatan tu. Lepas tu awak cerita pula pasal FADH tu. Produced during oxidation. Okay, of succinate into fumarate. NADH pula oxidation juga of isocitrate into alpha ketoglutarate. And yang seterusnya NADH oxidation juga alpha ketoglutarate kepada succinate CoA. Dan NADH during oxidation of malate into oxaloacetate. Lepas tu 1 GTP is transformed into 1 ATP through substrate level phosphorylation. Manakala yang NADH dengan FADH2 pula enter the electron transport chain to produce ATP through oxidative phosphorylation. Di mana satu FADH2 2 ATP, satu NADH 3 ATP. Okay. So okay kot ni. So ingat tau, baca soalan betul-betul. Jangan jadi macam saya tadi tu silap. Saya terangkan daripada LR pula, link reaction. Soalan dia nak Krebs cycle sahaja. Tahu? Okay, hati-hati Okay. So next. Dia bagi dalam gambar fotosintesis pasal apa tu? Yang PS tu kan. Okay, photosystem 1, PS2 tu semua. So explain proses K. K ni arrow ke atas. So ingat tak K tu apa? Dia adalah excitement of electron. Awak kalau dah baca pasal topik fotosintesis ni, elektron dia akan excite. Gunakan perkataan excite, teruja, lompat. So jangan guna perkataan lompat, jump. So dia cakap excite. Okay. So K tu adalah excitement of electron. So photon is absorbed by chlorophyll A that will undergo photoactivation. Next, the energy level of the electron rise to higher level. So excited electron pass to primary electron acceptor. Tu je lah. Okay, so awak boleh tengok. Okay, jap. Okay tak? So next, differentiate between reaction in figure 1 and cyclic electron flow based on photosystem and products formed. So untuk cyclic iaitu kalau kamu ingat dia akan cycle dekat PS1 saja kan, PS2 kan kat depan.
So PS1 sahaja. Naik, keluar, masuk situ balik, naik, keluar, masuk situ balik. Okay, PS1. So dia cyclic. So bezalah antara yang atas tu gambar tadi dengan cyclic. So dalam soalan ni dia tak bagi tahulah compare. So dia differentiate. Jadinya kamu kena buat macam ni lah, beza terus antara yang reaction in figure 1 dengan cyclic photophosphorylation. Okay, so korang nampak di sini involve PS1 and PS2. Yang ni involve PS1 sahaja. Yang ni produce ATP dan NADPH. Yang ni produce ATP sahaja. Okay. Alright, so kiranya yang ini shows a process that occurs in corn plants. State the function of enzyme K. Mana K. K ini. So catalyze the fixation of CO2 plus to RUBP. So dialah yang akan fixkan, cantumkan, tangkapkan CO2 untuk digabungkan dengan RUBP. Okay. So what is X and explain how X is converted to Y. Mana X ini dan Y. So X is oxaloacetate, hasil gabungan CO2 dengan PEP. So X juga is reduced by malate ataupun reduced by NADH. Okay. Alright, lagi. Why PEP carboxylase is considered more efficient than K. K tu adalah Rubisco kan, enzim Rubisco tu. Jadi, kenapa dia lagi efficient? Sebab PEP carboxylase has high affinity to CO2 compared to RUBP. Okay. So, kiranya PEP carboxylase tu akan lebih mudah tertarik CO2-nya. Walaupun dekat situ oksigen banyak, dia tetap akan pilih CO2. So therefore it can fix CO2 at even at low concentration of CO2. Okay. Boleh itu. Hopefully tak tahu you sempat ke tak kan nak print soalan ni, buat sendiri dulu. Saya malas nak suruh awak buat dulu. Kan sakit hati pula tak hantar-hantar kan. Sebab ada pensyarah tu dia dah suruh studentnya buat. So bila studentnya buat, hantar kat GC. Okay, so saya nak suruh Kang buat sakit hati je, tak ada orang hantar pula Kang. Okay. Okay, so done. So untuk soalan nombor 6. Sekejap. Saya rasa yang MT12 malah sampai ini kot. So saya nak ajak dia orang sekejap Okay. Alright, so untuk soalan nombor 6, dia tunjuk breathing control mechanism. So X adalah apa? Dekat bawah tu diaphragm. So what will happen to it during inhalation? So bila kita inhale, tarik nafas, diaphragm kita akan merata. Okay, contract and move downwards dan sampai dia rata. Okay, so dia contract and move forward. Forward pula, downwards. Okay. So explain how the central chemoreceptor is stimulated during inhalation. Okay, central chemoreceptor is stimulated during inhalation. Macam mana inhalation tu boleh berlaku? Di mana bila kita melakukan exercise yang banyak lah. Jadi dalam badan kita CO2 akan tinggi. Bila CO2 tinggi, H plus akan tinggi juga. Increase the concentration of H plus. Jadi bila H plus tinggi, pH rendah. Ini akan menyebabkan perubahan dalam darah, dan akan mengubahlah changes are detected by central chemoreceptor.
And central chemoreceptor transmit impulse to inspiratory center at medulla oblongata. Okay. Alright, so proses ni pun soalan ni pun kita macam tak sempat nak revise lagi kan. Mungkin nantilah awak try revise dulu sendiri. Di mana bila kita nak inhale tu, badan kita mesti hasilkan banyak CO2. Contohlah macam kita tutup nafas. Tutup nafas, lama-lama badan kita buat slow respiration, dapat CO2 banyak. Jadi bila badan kita tinggi CO2, H+ pun akan tinggi, pH akan rendah. So pH tu yang rendah tu akan detect oleh central chemoreceptor dan akan menyebabkan kita punya kita menjalankan inhalation lah. Sebab tu kalau orang tahan nafas, dia nak bernafas balik tu dia kena macam tu. Sebab nak masukkan oksigen dengan banyak, nak gantikan CO2 yang keluar tadi. Faham Okay. Alright, so ini dia. Alright, so untuk soalan nombor 7. Nombor lah. So name X mana X situ, Y adalah mana Y situ, yang Z situ. So X adalah AV node, yang Y bundle of his, yang Z adalah Purkinje fibers. Okey, betul. Yang W tu kalau kamu ingat adalah SAN. Okay, sinoatrial node. So what is the function of structure label W in figure 7? Initiate heartbeat, okay betul, ataupun generate impulse. Why is it important to delay electrical impulse for 0.1 second? To ensure blood from atria completely emptied before ventricle contract. Nak memastikan atrium kita tu betul-betul kosong, dah dipindahkan ke dalam ventricle dan betul-betul kosong. So yang inilah, atrium kita tu dah completely emptied. So explain the effect on the two types of valve in the heart and pressure in the ventricle when the electrical impulse spread to Z. So AV valve will close and semilunar valve will open. So jadinya pressure in both ventricle are increased. So itu adalah effect, okay, terhadap yang valve AV valve tu, okay, dengan semilunar valve. Bila ventricle pressure is high. Okay. So explain the event occur in cardiac cycle that leads to the heart sound dupe. So during dupe tu, atria and ventricular diastole. Pressure in aorta and pulmonary artery is higher. So bila pressure dalam aorta tu lagi tinggi, semilunar valve akan tutup. Okay, so menyebabkan dupe sound tu lah. Kalau loop sound kan LUP, loop dupe tu. So loop tu adalah disebabkan oleh atria ventricular node. AV node. Bukan AV node. AV valve. AV valve. Okay, valve yang pintu tricuspid bicuspid tu pula lah. Itu pula bunyi loop. Tahu, okay? Okay. So lagi dah settle. 8. Distal convoluted tubule. Blah, 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 blah. Name the type of cell. X. Cell X. Yang ini kamu nampak dia one layer sahaja. Okay, mestilah simple. Okay, dan dia berbentuk cuboid. Macam ni. So mestilah cuboidal. Dan dia adalah sejenis epithelial cell. Bentuk dia dah bentuk cuboid. Kalau lah dia zoom kan, dia zoom kat situ, contohlah kat sini, dia zoom, bentuk dia macam ni. Okay, so ini adalah kolumna. Kan, simple columnar. Epithelial cells. Okay, so tengok pada bentuk gambar tu. Describe how structure P and Q facilitate cell X to function efficiently. Mana sel P? Sel P adalah mitochondria. Jadi mitochondria provide energy
for active transport of substance. Okay, lepas tu apa lagi mitochondria ni buat? Structure Q ataupun microvilli increase its surface area for reabsorption. Oh, dia nak P dan juga Q. Lepas tu dia nak dua-dua markah. Dua-dua point. Okay, sekejap. So, explain how sodium chloride is transported from cell X to blood capillaries. So, kiranya reabsorption lah into peritubular capillaries by active transport. Okay, active transport. So, alcohol consumption will make the epithelium of the collecting duct less permeable to water, which will affect the kidney output. So, alcohol inhibits the release of antidiuretic hormone, so causing an increase in urinary water loss. Okay. Right, so dia bila banyak ambil alkohol, inilah yang akan berlaku. Inhibit the release of ADH. Okay. So nombor 9. Structure E. Mana? Ini macam ada kita pernah buat juga kan. So structure E adalah presynaptic membrane. Structure F adalah postsynaptic membrane. Name and give one example of molecule G. Neurotransmitter is an okay, betul. Example dia adalah norepinephrine, noradrenaline. Okay. Alright. So what will happen when molecule G is released into synaptic cleft by exocytosis? So G binds to receptor of the ligand-gated sodium channel. So dia akan bind pada LG-NAC kat sini. Okay. LG-NAC pula akan terbuka. Okay, bila dia terbuka, depolarization of postsynaptic membrane occur. Okay, bila dia terbuka, Na plus akan masuk, berlakulah depolarization. Okay. So how many? Sekejap, nak ingatkan, untuk topik ni kan dia guna perkataan ligand-gated kan, ligand-gated sodium channel. Kalau yang sebelum ni, dia guna VG, voltage gated kan. Okay, VG-NAC. Yang ini LG. Tahu So how impulse has been affected if all the CO2 surrounding the synapse were removed? So impulse transmission will be blocked. Okay, betul. Tak boleh nak hantar lah. Synaptic vesicle unable to move and fuse with presynaptic membrane. Okay, betul. Ataupun neurotransmitter are unable to release into synaptic cleft. Okay, betul. Jadinya kalsium tu kan masa awal-awal, ingat tak yang dekat gambar ni kan? Kalsium tu yang masuk ke atas. Jadi bila tak ada kalsium, benda ni tak boleh nak bergerak ke membrane. So bila tak boleh nak bergerak ke membrane, dia tak boleh nak muntahkan impulse tu, neurotransmitter tu. Okay. So next, give the reason why impulse can only travel in one direction across a synapse. So neurotransmitter only released from synaptic knob. Okay, betul. Maksudnya neurotransmitter tu hanya ada dekat ni. Ini adalah pre-synaptic knob. Jadi, kalau tak boleh nak pass, tak ada respon, maksudnya synaptic vesicle awak ni tengah tak boleh nak bergerak. Inilah ayat dia tulis kat sini. Neurotransmitter only release mana? Neurotransmitter only release from synaptic knob. Ataupun kamu ambil ayat ni. Ni. Synaptic vesicle are only found in presynaptic neuron. Saya rasa itu dah okey dah. So hanya ada kat situ sahaja. So nanti dia akan pass ke bawah. Okay. So receptor ligand-gated sodium channel is only found on postsynaptic membrane. So neurotransmitter dekat pre. Yang untuk receptor LG-NAC ni dekat post. So this one is lain Okay, so next.
How impulse transmission across synapse differ from along the axon? Okay, so impulse across synapse is chemically transmitted. Okay, while along axon is electrically transmitted. Apa maksud chemically transmitted ni? Maksudnya adalah neurotransmitter. Okay. Jangan awak cakap, apa tiba-tiba chemical punya pula transmitted ni. Yang electrical tu of course kita tahu kan, depolarization, repolarization, itulah. Okay, kalau chemical tu maksudnya yang melibatkan neurotransmitternya. So yang point kedua, impulse transmission across synapse requires neurotransmitter, while in transmission of axon do not require neurotransmitter. Okay, boleh? Okay. So next, impulse transmission across synapse is slower, while impulse transmission along axon is faster. Okay, boleh juga. Macam kita ni lah, yang nombor 3 ni macam saya dah bagi banyak kali contoh. Bila kita pegang air panas, kita akan terus tarik tangan kita. So faster lah dia punya transmissionnya. Yang nombor 4, at synapse, impulse from presynaptic cell cross synaptic cleft to postsynaptic cell, while in axon, impulse travel along it. Sudah point yang keempat ni dia nak cerita penghantaran impuls je. Okay, dekat synapse tu, daripada presynaptic knob tu dengan post tu, dia akan ni lah travel along, iaitu lalu dekat synaptic cleft. Okay. Lepas tu masuk dekat postsynaptic membrane dan along the axon. Okay. Tu je lah kot, iaitu differ. So nombor 10. So name the cell Q and structure R. Q mana Q? Q mana Q ini? Q ni. So this one. And structure R. Mana R? Oh ni. Okay, so R adalah antigen binding site. Okay, betul. Yang Q adalah di sini yang menghasilkan antibody, iaitu plasma cell. Okay, so name the class of antibodies created by cell Q when a person exposed to pathogen for the first time. Yes, IgM. Okay, so dia banyaknya IgM lah first exposure tu. Yang seterusnya adalah IgG. Okay, so one last question. Substance X is secreted by macrophage to trigger immune response. Name the substance X and explain the effect of substance X on immune response T. So substance X adalah interleukin 2. Interleukin 1. 1 kat situ. Substance X activate the helper T cell to secrete interleukin 2. Okay, so the activated TC cell bind to infected cell and destroy ataupun kills it. Okay, so kiranya substance X tu adalah interleukin lah, interleukin 1. So substance X ni ataupun interleukin 1 ni akan activate the helper T cell. So helper T cell akan rembeskan IL-2 semualah. So activated TC bind to infected cell and destroy it. Okay. So this one you okay kot. So saya rasa okay dah ni KMM. You tengok balik nanti. So kita try tengok revise kejap. Maybe dalam 10 minit ke tau. Okay. If you have time. Kalau ada kelas ke lepas ni, awak boleh keluar lah. Ni. Just revise, go through lah untuk gases exchange ni. Okay. Alright, so untuk gases exchange, 3 benda lah awak kena tahu. So gases exchange dan juga role of chemoreceptors dengan gases exchange and control in plants. Okay, so untuk basically untuk yang depan-depan tu awak boleh baca sendiri kan. Ada heme group tu tak apa, awak boleh tengok sendiri nanti. Nak begini. Pengangkutan CO2 dalam darah ni ada 3 cara, ingat tahu? Okay. Yang paling banyak adalah
dalam CO2 tu diangkut dalam plasma. Ni, HCO2 ni diangkut dalam plasma. Kenapa pula baru 60 hingga 70? Kira banyak lah kan. Tapi antara tiga ni, bila kita kata HCO3 minus tu dalam plasma, sebenarnya yang nombor satu ni pun dia masuk dalam plasma juga kan. Cuba awak tengok nanti. Okay, ingat balik yang ni. So kiranya 60-70 tambah dengan 7 hingga 10%. Iaitu HCO3 minus tu dalam plasma. Okay. So cara yang ketiga adalah yang inilah, karbaminohemoglobin. So tengok pada letak gambar yang ni kot, boleh kot. Ni. So ini cara pertama ni Ini cara kedua ni. Cara pertama tak ada pula cerita ni cara pertama dia sama je dengan cara kedua, cuma cara kedua ni dia ada enzim. Lepas tu saya kata tadi, macam mana saya boleh detect cara pertama ke cara kedua? Sebab cara kedua dia ada enzim. Yang inilah sebab tu nilai dia lagi banyak percentage dia sebab dia ada enzim. Berbanding dengan ini sikit je. Okay. Dia ada enzim carbonic anhydrase. So HCO3 minus ni akan keluar, gantikan pula dengan Cl minus. Dinamakan sebagai chloride shift. Okay. Ni tak ada apa-apa. Hopefully you all still ingat yang lukisan yang saya lukis tu kan. Yang saya terangkan pasal ni lah. Dia angkut, lepas tu dia bond kat mana. Itu memang kena tengok yang hari tu punya lah. Okay, so next kamu kena revise pasal ODC. Okay, so ODC dipengaruhi oleh partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, pH dan juga temperature. So graph dia S-shape. Right, okay. So penerangan graph ni dalam nota ni dia terangkan daripada belakang ke depan. Tengok ni ayat ni je. Ni daripada belakang, nanti dia akan sambung nombor 2, dia akan sambung nombor 1. Okay, ni nombor 2, nampak? Nombor 2 ni. Dan ini nombor 1. So ingat, yang ni nombor 1, 2, 3 tu melambangkan kawasan yang berbeza dalam badan kita. Yang nombor 3 ni melambangkan dekat kita punya lung area. Yang nombor 2 ni melambangkan dekat kawasan yang relax tissue. Contoh macam tisu dekat telinga. Sebab dia tak ada buat apa kan, macam duduk kat situ je kan. Melekat kat situ je. So itu adalah contoh untuk sel yang tengah resting. Nombor 2 ni. Okay. Kalau nombor 1 ni adalah dekat active tissue. Contoh dekat apa? Mulut awak, tengah tangan, tengah sibuk menyalin ke apa kan. Mulut awak tengah sibuk berborak tu. Okay. So itu adalah nombor 1. Okay. So ni tak ada apa-apa. Okay, beza antara myoglobin pula kan dengan hemoglobin. Ada juga banyak kali dah discuss pasal tu kan. So graf dia pun macam ni awak nampak. Dia lagi curam dan lagi rendah lah daripada yang hemoglobin. Kenapa lagi curam? Sebab dia lagi cepat untuk tangkap oksigen. Membentuk myohemoglobin. Myohemoglobin. MbO2. Okay. Yang untuk yang hemoglobin ni, dia biasa je lah. HbO2. Dan kenapa myoglobin tu graf dia lagi bawah? Sebab bila oksigen dah dilepaskan, memang dia punya tu tinggal myoglobin je lah. Bukanlah oksi myoglobin. So dia akan jadi lagi rendah. Okay. Dan jangan lupa kalau faktor yang mempengaruhi Bohr effect ni adalah inilah. Okay. High temperature, PCO2 tinggi, pH rendah. So dia akan shift to the right. Kenapa shift to the right? Kita tengok logik. So awak lukis contoh 40 oksigen dalam satu kawasan tu.
So untuk yang normal yang tak ada inhibitor, dia akan dapat dalam 84% yang masih HbO2. Kalau yang orang yang exercise, okay, badan dia panas, temperature tinggi kan. Okay, so dia akan tarik pada partial pressure oksigen yang sama, tarik atas, tarik ke tepi. Tinggal 75% je yang masih HbO2. Mana pergi lagi? Beza antara 84 tu dengan 75 tu mana pergi? So iaitu dah terhilang lah. Okay. Maksudnya bukan terhilang lah, dia dah dissociate. HB dengan O2 tu dah dissociate. So oksigen tu akan gantikan CO2 yang dihasilkan tu. So itu kalau yang shift to the left pun sama jugalah situasi dia. So nanti bila dalam exam, make sure awak terangkan pasal affinity. Kalau soalan tanya pasal Bohr effect ni kan, terangkan pasal affinity. Kalau untuk yang warna merah ni, sekejap sini. Ni yang warna merah ni. Okay. So that is the normal graph kan. So the affinity of hemoglobin dengan oksigen is higher. Kalau untuk yang bila kita exercise, panas badan kita, affinity of oxygen and hemoglobin is lower. Lower. Kenapa? Sebab badan kita, ingat balik, konon-konon awak tengah buat exercise kan, badan kita banyak menghasilkan CO2. Jadi CO2 tu perlu diangkut keluar. Tapi at the same time kena angkut O2, oksigen. So mana dapat oksigen ni? So daripada HbO2 lah yang darah bawa tu, HbO2 tu. Lepas tu HbO2 tu dia kena pecah. Jadi Hb dengan O2. Okay, so kalau dapat soalan macam ni, make sure awak contoh, line kan, buat line dekat 40 ni, naik ke atas, tarik ke tepi. Ni 84. Yang ni tarik ke atas, tarik ke tepi. Inilah 75 je. So apa yang saya boleh cerita daripada itu? Contohlah tahu, okay. So kalau soalan structure dah keluar macam tu, cerita tu, okay. So Bohr effect lebih kepada CO2. Concentration of CO2 kita nak tengok. Okay, PCO2 ni. Ni pun PCO2. Okay. So lagi sikit lagi. Sekejap Ni Bohr effect. Dan ingat semalam kalau awak perasan, semalam punya soalan tu kan dia ada macam, dia cerita pasal PO2 padahal dia tanya Bohr effect. So ingat kalau Bohr effect, kamu lebih cerita pasal PCO2. Bukannya PO2. Sebab CO2 itulah yang menentukan sama ada HB awak masih terlekat tak dengan oksigen. Saya ulang kalau nak cerita pasal Bohr effect, cerita pasal PCO2, carbon dioxide. Sebab konsentrasi carbon dioxide itulah yang menentukan sama ada awak punya HB dengan O2 masih terikat. Contohnya bila CO2 tinggi, HB dengan O2 ni kena putus. Okay, sebab oksigen tu nak ganti yang CO2 tinggi, nak neutralkan balik. Kalau CO2 awak tu rendah, okay, CO2 rendah, HB dengan O2 awak akan bersantum, affinity. Sebab dia tak perlu nak ganti apa-apa. Memang rendah CO2 kan. So tak payahlah duduklah melekat macam tu. HbO2 tu. Okay, so faham tau. So terangkan pasal PCO2 bukannya PO2. PCO2. Okay. Ni tak ada apa-apa. Ni tak ada. Okey kot. Temperature pun sama. Bila suhu yang tinggi, HbO2 akan terurai lah, terpisah. Okay, so chemoreceptor pula ada inhale, exhale. Ada komponen yang terlibat ini. Okay. So ni awak kena bayangkan lah. Bila awak inhale, diaphragm awak akan contract dan merata lah, rate flatten kan. External intercostal muscle akan contract, menyebabkan rib cage awak tertarik dan move upwards. Sebab tu nafas tu bila awak menafaskan, dia suruh macam badan kita naik. Macam tu.
So volume of thorax semua akan membesar dan pressure akan menurun sebab udara nak masuk dalam. Dia tak ada apa-apa. Factors affecting breathing rate, inilah dia. So untuk mengawal pernafasan ni ada 3 komponen, receptor, control center, effectors. So untuk chemoreceptors, ada central chemoreceptor iaitu medulla oblongata dan ada peripheral chemoreceptor iaitu carotid dengan aortic bodies. Ni tak ada apa-apa. Location of chemoreceptor tu tahulah dekat kawasan neck area dan juga dekat brain, medulla oblongata tu. So ni tak ada. So inhalation berlaku bila CO2 tinggi dalam badan. Kan, sebab kalau kita tutup mulut kita dengan bantal, so kiranya CO2 dalam badan akan mula meningkat. So kita macam tak sabar-sabar nak bernafas. Sebab tu kalau orang lemas kan, orang tutup mulut kan. So dia macam tak sabar-sabar nak bernafas sebab CO2 dalam badan dia dah semakin meningkat. So bila buka je dia akan macam tu. Sebab nak membawa O2 yang banyak ke dalam badan. Ni nanti awak tengok balik dia punya siapa yang trigger apa Kita sama je inspiration berlaku. So untuk normal respiratory rate ni lah. Cerita dia expiration yang ini. So forced expiration pula bila awak exhale dengan cara paksaan. Di mana flow dia ada tak? Sama macam atas je ni. Inilah ambil ni. So di mana bila awak nak memaksa exhale, medulla oblongata akan hantar impulse ke external intercostal nerve. Ada tak awak ingat? External intercostal nerve dengan phrenic nerve. So phrenic nerve dekat diaphragm. So penghantaran impuls tu akan menyebabkan awak punya rib cage ni akan mengembang, pressure rendah, volume tinggi. So nanti dia akan menginhalekan dan at the same time juga dia akan lepas pada inhale tu dia akan exhale lah. Right, so sampai stretch receptor baru dia akan exhale kan. So dah. Lepas tu stomata pula dekat plant. Gaseous exchange mestilah berlaku dekat plant juga kan sebab ada juga pengeluaran CO2, oksigen semua, right? So dia menggunakan gut cell. Satu stomata tu ada gut cell. Dalam gut cell tu ada chloroplast. So mestilah awak mesti terfikir bila ada chloroplast mestilah ada fotosintesis. So cerita dia yang ini. Dan ingat ini tau, based on starch sugar hypothesis. Kenapa starch sugar? Dalam penceritaan ni akan ada pasal sugar. Ni sugar. So di mana bila berlakunya fotosintesis, CO2 akan rendah. Kenapa rendah? Sebab fotosintesis akan gunakan CO2. pH akan tinggi. Starch akan convert jadi sugar. Bila sugar banyak, dia akan menyebabkan water potential dalam gut cell akan lower. So water potential dalam sel lower, concentration of solute tinggi. So water daripada luar akan masuk ke dalam gut cell, menyebabkan gut cell tu terjit. Dia mengembang. So bila dia kembang, stomata akan open. Sebab tu hipotesis tu, mekanisme untuk yang ini, dia kata starch sugar. Sebab ada yang menyebabkan penukaran starch pada sugar kepada starch. So yang ni pula, ni sama je ayat dia. Phosphorylase enzyme, nampak ni enzim. Enzim yang akan tukarkan starch kepada sugar. Lepas tu, yang ini pula bila no photosynthesis berlaku during the night. So sugar akan tukar balik jadi starch. Sugar pun menurun.
water potential akan meninggi, water daripada gut cell akan keluar daripada gut cell, masuk subsidiary cell. So bila dia keluar, gut cell akan jadi flaccid and stomach akan close. Ni senang je. Dah. Okay, so inilah. So itu saja untuk gaseous exchange lah. So hopefully kita dah overview sikit, lepas tu bincang dah juga, haraplah membantu. Tapi bukan sampai sini sahaja kita punya usaha kan. So kita try lagi untuk minggu depan. Okay. So kalau tak ada apa-apa,